Alright. Okay, jom. Kita mula sekarang tunggu jap. Cikgu share screen dulu. Jap ya. Okay. Alright. Mula-mula, macam biasalah, siapa nak baca doa kat sini? Cuba angkat tangan. Kejap ya, cikgu tak nampak. Okay, siapa nak baca doa? Ada tak yang nak baca doa? Kalau ada, cuba buka mic. Cikgu tak nampak pula kamu. Ada tak? Okay lah. Hari ni, cikgu bacakan lah. Minggu depan, cikgu panggil. Okay? Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma ghinini bil 'ilm wa zayyinni bil hilm wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Amin. Okey, jom. Kita mula. Oh, siapa buka mic tu? Alright. Pertama sekali, minggu lepas, ingat tak sebelum kamu cuti kan, cikgu ada bagi video mengenai pembiakan tumbuhan. Cikgu tak tahu kamu dah tengok ke tak, harapnya kamu dah tengok, dan cikgu pun ada bagi kamu semua latihan kan. Cikgu dah nampak nama-nama yang dah buat. Terima kasih kepada siapa yang dah buat. Okey. Hari tu cikgu bagi video, mungkin kamu kurang faham ke, ada nak tanya ke. Jadi hari ni, setengah jam ni, cikgu akan terangkan sekali lagi apa yang kita belajar mengenai pembiakan tumbuhan. Okey. Cikgu buat dua skrin macam ni tau, sebab cikgu nak tengok kamu semua sekali. Okey. Pertama sekali, macam kita biasalah kan, kalau cikgu ajar, mestilah cikgu akan tunjuk apa dulu? Cikgu akan tunjuk objektif pembelajaran dulu. Objektif pembelajaran tu apa? Objektif pembelajaran tu ialah apa yang cikgu nak kamu semua dapat sepanjang cikgu mengajar ni. Okey, cikgu harap kamu boleh nampak Kalau tak nampak, bagi tahu tau. Okey. Pertama sekali, apa objektif pembelajaran kita adalah kamu semua boleh bagi contoh nama tumbuhan bagi setiap cara pembiakan. Kalau siapa tengok video cikgu tu, cikgu boleh hafal tau. Ada 6 cara pembiakan. Kalau cikgu boleh hafal, kamu pun boleh hafal juga. Ya, Kesha? Tak nampak ke? Oh, nampak. Kesha angkat tangan. Oh, okey. Alright. Okey, yang kedua, kamu semua boleh tahu apa kepentingan pembiakan tumbuhan kepada hidupan. Kepada manusia ke, kepada haiwan ke, kamu semua tahu dah apa kepentingan dia. Dua perkara tu je yang kita nak belajar hari ini. Okey, ini cuba tengok gambar ni. Apa nak kita nampak dengan gambar ni? Pertama sekali, kita nampak apa? Sekejap ya, cikgu pin ni, tak kamu terganggu pula. Okey. Pertama sekali, kamu nampak satu pokok. Lepas tu nampak dua pokok. Lepas tu nampak banyak pokok, ada 3 pokok. Maksudnya, tumbuh-tumbuhan ni membiak. Membiak ni maksudnya, dia macam kalau manusia beranak lah. Macam ada dia punya family dia. Dia nak banyak-banyakkan lagi jenis dia. Contohnya kita ada pokok pisang pun nak ada banyak lagi pokok pisang. Supaya pokok pisang tu tak pupus. Maksudnya tak ada, nanti tiba-tiba pokok pisang dah tak ada. Sebab tu dia perlu membiak untuk menjamin pokok pisang tu sentiasa ada. Sesebuah pokok tu sentiasa ada. Okey, seterusnya. Bagaimana tumbuhan ni membiak? Kita ada 6 cara. Ini yang cikgu cakap kamu hafal ke tak? 6 cara ni. Senang sangat. Pertama sekali ada biji benih, anak pokok. Lepas tu ada pembiakan batang bawah tanah, pembiakan melalui spora, dan pembiakan melalui keratan batang dan juga daun. Ada 6 je, senang je. Kalau kamu tutup mata kan, lepas tu kamu cuba cakap 6-6 tu, hafal 6-6 tu. Pertama sekali apa tadi? Pertama sekali ialah biji benih.
Yang kedua ialah anak pokok. Ketiga ialah batang bawah tanah. Keempat ialah spora. Kelima ialah keratan batang. Dan keenam ialah daun. Senang je. 6 tu kalau kamu hafal, kamu boleh jawab dah. Okey, jadi ada 6 cara untuk tumbuhan ni membiak. Setiap tumbuhan, contohnya kan cikgu ada pokok pisang. Dengan cikgu ada pokok cendawan. Contohnya cikgu ada cendawan dengan cikgu ada pokok pisang. Cendawan dia membiak cara lain. Pokok pisang dia membiak cara lain. Cara macam mana? Mari kita tengok. Kan kita ada 6 cara pembiakan. Yang pertama, cikgu zoom sikit tapi kamu tak nampak. Yang pertama sekali ialah pembiakan melalui biji benih. Biji benih tu macam mana? Biji benih tu, kita tengok perkataan dia je. Biji benih. Biji benih tu, biji tu kita tanam bawah tanah, nanti dia akan tumbuh ikut pokok dia. Contohnya kalau cikgu ambil nampak ni, pokok cili kan. Dalam cili kan ada biji benih. Selalunya ibu kita kalau nak masak apa, ibu kita buang dulu tau biji tu. Kalau kita nak tanam pokok tu, kalau kita nak tanam pokok cili, kita ambil lah biji benih pokok cili tu, kita tanam je dekat tanah, nanti pokok cili tu boleh tumbuh. Sama juga macam pokok betik. Pokok betik ni cara pembiakan dia ialah melalui biji benih. Macam mana tu? Maksudnya kita ambil pokok betik, ambil buah betik, dalam buah betik tu ada biji benih. Kita ambil biji benih tu, kita tanam, dia akan tumbuhlah menjadi sebuah pokok. Dia akan membiak macam tu. Okey, seterusnya, pembiakan yang kedua adalah pembiakan melalui anak pokok. Anak pokok ni kita tak payah buat apa-apa pun. Kita tak payah nak ambil biji benih ke apa, tak payah. Contohnya, kalau kita ada satu pokok pisang dekat sini, kita tanam satu pokok pisang. Lepas tu, bila pokok pisang tu dah besar, dah berbuah kan, nanti lama-lama akan ada anak dia dekat tepi ni. Anak dia akan keluar dengan sendirinya. Dia membiak melalui cara anak pokok. Nampak tak anak dia? Kecil je kat sini. Dia membiak secara anak pokok. Apa pokok lagi yang sama macam pokok pisang ni? Ialah pokok keladi. Pokok keladi pun ada anak dia keluar kat tepi tu. Okey, yang ketiga ialah pembiakan melalui batang bawah tanah. Macam mana tu batang bawah tanah? Maksudnya batang tu kita tanam menyebabkan dia boleh tumbuh menjadi pokok. Contohnya gentang dan bawang. Gentang dan bawang ni kita tanam sahaja, gentang ataupun bawang tu dia akan tumbuh menjadi pokok yang baru. Macam itulah dia membiak. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ini cendawan. Dia membiak melalui spora. Bila membiak melalui spora ni, dia tak perlukan biji benih, dia tak perlukan batang bawah tanah, dia juga tak perlukan apa tadi? Dia tak perlukan anak pokok. Dia akan membiak melalui spora. Yang kelima ialah pembiakan melalui keratan batang. Keratan batang ni macam mana cikgu? Okey, contohnya kamu ada satu pokok kertas. Kamu satu pokok kertas, lepas tu pokok kertas kan ada banyak dahan kan? Kamu ambil satu dahan dia, kamu potong dahan dia, dahan tu kamu tanam kat tempat lain. Nanti lama-lama tempat tu akan tumbuhlah pokok kertas yang baru. Macam itulah dia membiak. Yang kedua ni apa ni? Pokok ubi kayu. Pokok ubi kayu pun membiak melalui keratan batang. Okey, nombor 6. Nombor 6 ni apa? Nama dia tengok tu. Pokok lidah jin dengan pokok setawa. Maksudnya, pokok lidah jin dengan pokok setawa ni dia membiak melalui daun. Macam mana daun? Okey, tengok kalau kita tengok, kita zoom betul-betul. Okey, kalau kita zoom betul-betul, nampak tak? Ini, pokok lidah jin ni, ini semua daun dia tau. Cara nak membiak dia adalah hanya dengan kita potong daun ni, kita tanam kat tempat lain. Nanti dia akan tumbuh menjadi pokok lidah jin yang baru. Macam tu je, senang kan? Sama juga macam pokok setawa. Tak tahu kamu selalu ada ke tak kat rumah pokok ni? Pokok ni dia ada daun tau. Tapi nanti tepi-tepi daun tu ada daun-daun kecil je. Daun-daun kecil tu lama-lama akan jatuh. Bila dia jatuh, dia akan masuk dalam tanah, dia akan tumbuh pokok setawa yang baru. Macam itulah cara pembiakan pokok. Ada 6 cara yang kita dah belajar. 6 cara ni kalau boleh kamu fahamkan macam yang cikgu cakap tu, hafal sekali dengan contoh dia, barulah terbaik. Macam itulah kamu dah capai objektif pembelajaran. Okey, kamu dah belajar dah. Susahnya, banyaknya cara tumbuh-tumbuhan ni membiak. Tapi kenapa kita nak bagi banyak tumbuh-tumbuhan? Kenapa kita tak nak biar je tumbuh-tumbuhan tu hilang macam tu je? Sebab tumbuh-tumbuhan ni memberikan banyak kepentingan. Kepentingan tu apa? Kepentingan tu kebaikan dekat diri kita dengan dekat diri haiwan. Ya ke cikgu? Apa je dia punya kepentingan? Yang pertama, tumbuh-tumbuhan ni beri kita sumber makanan tau.
Contohnya, bukan beri manusia je lah, beri haiwan sekali, sumber makanan. Contohnya, kalau kamu suka tembikai ke, pisang ke, betik ke, durian ke, kalau masak-masakan kan, halia ke, kita ada serai, semua tu datang daripada tumbuh-tumbuhan. Kalau tumbuh-tumbuhan ni tak membiak, nanti dia dah tak ada, kita pun dah tak dapat nak makan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tumbuh-tumbuhan ni, okey, ini kamu kena tahu. Tumbuh-tumbuhan ni dia menghasilkan oksigen. Dia menghasilkan oksigen untuk kita sebagai manusia untuk bernafas. Kita perlukan oksigen untuk bernafas. Yang seterusnya, yang ketiga, tumbuh-tumbuhan ni menjadi habitat. Kita duduk dalam rumah tak apalah, tapi tumbuh-tumbuhan ni dia duduk dalam hutan, duduk atas pokok, monyet duduk atas pokok, harimau duduk dalam hutan. Jadi perlulah tumbuh-tumbuhan ni sebagai tempat tinggal. Habitat tu ialah tempat tinggal haiwan ini. Seterusnya apa? Seterusnya, tumbuh-tumbuhan ni juga menjadi sumber kayu. Contohnya tengok tu belakang Iman Maisara, nampak tak ada belakang Imam Maisara ada satu kabinet. Kabinet tu diperbuat daripada kayu. Kalau tak ada tumbuh-tumbuhan, macam mana nak ada macam mana nak buat kabinet tersebut? Macam tu lah. Okey, kesimpulannya kita ada 6 cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Macam cikgu cakap tadi, pertama adalah biji benih, anak pokok, batang bawah tanah, spora, keratan batang dan daun. Kepentingan dia ada 4. Pertama sekali lah sumber makanan, sumber oksigen, habitat serta sumber kayu. Itu yang kamu kena tahu. Okey, itu je sebenarnya untuk hari ni. Tapi cikgu nak kita buat sama-sama latihan. Sebab cikgu tahu mungkin latihan yang dekat dalam buku tu susah kan. Sekarang ni semua ambil buku ni. Semua ada kan buku ni? Semua ada kan? Siapa yang dah siap tu, cikgu bagi dia jadi cikgu hari ni. Siapa yang dah siap tu, cikgu bagi dia pegang pen merah ke, color-color lain ke untuk tanda buku dia. Siapa yang dah siap. Okey, kita akan buat sama-sama. Kita tengok. Yang pertama ni. Semua dah ready ke? Muka surat berapa? Muka surat 45 kan? Cikgu Fish. Ya, saya. Saya dah siap. Apa dia? Saya dah buat. Kalau kamu dah siap, dah buat, kamu ambil pen lain, tanda. Tengok betul ke tak? Okey? Kalau betul, tulis betul. Salah, tulis salah. Okey? Alright. Kat tepi dia ke? Ya, kat tepi dia. Okey, jom. Pertama sekali, kita tengok. Nyatakan semua, buka buku buka buku tu, muka surat 45. Kita buat sama-sama, jom. Okey, pertama sekali kita tengok. Sekejap cikgu buka. Ni lah, besar sikit untuk kamu semua tengok. Okey. Kejap, ya. Okey, pertama sekali kita tengok pembiakan tumbuhan ni. Ada daun lah kat tepi ni. Maksudnya pembiakan dia. Pembiakan daun. Ini yang pertama. Senang je. Yang kedua, siapa tadi? Ada anak murid cikgu tadi yang lelaki tu. Akif ke bukan? Yang cakap dah siap tu. Siapa cakap dah siap tu tadi? Alah, dia dah keluar ke? Akif. Akif. Apa jawapan nombor 2 ni? Keratan batang. Okey, mantap. Keratan batang okey. Yang kedua ni adalah pembiakan keratan batang. Cikgu nampak juga yang dah siap Putri Nurul Syuhada. Betul tak? Betul. Okey, ni apa? Pembiakan apa ni? Anak pokok. Okey, pembiakan anak pokok. Siapa lagi yang dah siap? Siapa nak jawab? Yang ni pembiakan apa? Seorang? Cikgu, saya belum siap. Tak apa, jangan risau. Kalau belum siap, buat sekali dengan cikgu. Cikgu ajar ni. Kamu salin. Okey. Alright. Yang ni ialah pembiakan. Nampak ni? Ini kan biji benih. Maksudnya ialah pembiakan biji benih. Yang ni apa? Ini kalau ingat, inilah pembiakan secara spora. S-P-O-R-A. Ini pokok ni dengan pokok cendawan. Pembiakan spora. Dan yang terakhir sekali adalah, nampak tak ni? Batang bawah tanah. Batang bawah tanah, pandai. Pembiakan batang bawah tanah. Okey.
Cikgu bagi masa siapa-siapa yang belum buat lagi, kalau dia nak check jawapan ke, kalau dia nak buat sekarang ke, cikgu bagi masa untuk kamu salin. Yang pertama sekali tadi, inilah pembiakan daun. Selepas tu inilah pembiakan keratan batang. Nampak tak? Ini kan batang, dia kerat, lepas tu dia cocok dalam tanah. Yang ketiga, anak pokok. Nampak tak? Ini ibu pokok dia. Jauh sikit keluar anak pokok. Yang seterusnya adalah pembiakan spora. Ini kita panggil spora. Ada lubang-lubang ni kan? Ini kita panggil spora. Seterusnya kita ada pembiakan biji benih. Biji benih dia akan berlakunya percambahan. Masa tahun 2 dulu dah belajar kan percambahan biji benih. Inilah dia yang berlaku percambahan biji benih. Okey, seterusnya nampak ni. Kita ada nampak tak batang bawah tanah kan? Batang dia kat bawah tanah, pembiakan batang bawah tanah. Okey. Cikgu harap semua dah buat Alright. Kita teruskan muka surat 46. Ini kita main macam game lah. Senang je juga. Okey, jom kita tengok. Kita cari dulu apa ada dekat dalam ni. Pertama sekali dah nampak dah. Lidah jin. Yang kedua, cendawan. Yang ketiga, ubi kayu. Yang keempat apa? Kentang. Yang kelima apa? Mangga. Mangga. Okey, betul-betul. Mangga sini, mangga. Okey, bila dah ada semua tu, lidah jin, cendawan, ubi kayu, kentang, selasih dengan mangga. Okey, letak kat nama pokok. Yes, kita tulis balik dekat nama pokok tu. Tulis balik kat nama pokok tu mana? Tulis balik. Pertama sekali apa? Pertama sekali adalah lidah jin. Kedua ialah cendawan. Okey, yang ketiga apa? Ubi kayu. Yang keempat ialah gentang. Yang kelima ialah selasih. Dan yang terakhir sekali ialah mangga. Okey, bila kamu dah tahu ni pula, kita tick lah. Kita tick kan? Okey, lidah jin. Tanda right dekat nombor tu. Yes, betul. Kita tanda right kat number tu ikut dia punya jenis pembiakan tumbuhan dia. Lidah jin, kita tahu tadi kan dalam buku teks, ingat tak? Dia guna daun saja. Potong daun dia, cocok daun dia. Jadi mana? Pembiakan daun ialah nombor 2 kan? Okey, lidah jin kita right dekat nombor 2. Right lah. Cikgu tak buat betul-betul sekejap Cikgu patang balik. Kita right kat nombor 2. Macam tu. Right nombor 2. Okey, lepas tu cendawan. Cendawan kita tahu, cendawan sama dengan pokok tadi tu ialah spora. Spora nombor berapa? Nombor 6. Okey, pergi nombor 6, kita tanda kat sini nombor 6. Lepas tu kita ada ubi kayu. Ubi kayu ni kita tahu tadi, kita dah belajar ubi kayu ni ialah melalui keratan batang. Maksudnya batang ubi kayu tu kita boleh potong dan kita boleh tanam dia untuk dia membiak. Nombor 1 tau. Keratan batang nombor 1. Yang kedua ialah kentang. Kentang pun kita dah belajar kan. Kentang ialah batang bawah tanah. Batang bawah tanah nombor 5. So ambil nombor 5 sini, tanda right kat sini. Nombor 5 macam tu. Seterusnya adalah selasih. Selasih ni dia daun. Special sikit. Selasih ni special, bukan daun tau. Selasih ni dia special. Dia ada 2 cara pembiakan dia. Cara pembiakan yang pertama adalah melalui keratan batang. Cara pembiakan kedua adalah melalui biji benih. Dengar tak? Yang pertama, selasih ni ada 2 tau. Pertama adalah, siapa yang buka mic tu? Tutup mic tau. Okey. Okey, tutup mic. Okey. Yang pertama, selasih ni ada 2 tau. Dia ada 2 cara pembiakan dia. Pertama adalah keratan batang. Dan yang kedua adalah biji benih. Dia boleh dua-dua ni pun dia boleh membiak. Dan yang terakhir kita ada mangga. Mangga ialah biji benih. Okey, kita tengok pula bawah ni. Berdasarkan jadual di atas, namakan tumbuh-tumbuhan yang mempunyai lebih daripada 1 cara pembiakan. Kita tengok Okey, lidah jin 1 je cara pembiakan. Cendawan 1. Ubi kayu pun 1. Kentang 1. Selasih, okey, selasih 2. Mangga 1. Jadi jawapan dekat sini ialah selasih. Pokok selasih. Tulis kat sini. Pokok selasih. Okey. Cikgu tunjukkan sekejap supaya siapa yang belum siap lagi boleh siapkan dahulu.
Ada apa yang nak tanya tak sementara kawan-kawan tengah buat ni? Okey, kena tahu tau. Inilah yang cikgu nak kamu dapat dan kamu boleh mengetahui contoh tumbuhan dan juga jenis pembiakan dia. Lidah jin kamu tahu. Okey, lidah jin ni melalui daun, cendawan melalui spora. Itu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Alright, dah Okey, seterusnya sikit lagi je. Muka surat 47. Senang je. Macam cikgu cakap, ingat tak dulu cikgu dah cakap kan? Cara ni dekat dalam video cikgu cakap, senang je kita nak buat ni. Pertama sekali tengok. Pertama sekali kita nampak kambing ni dapat makanan menggunakan tumbuhan. Orang ni dia bernafas disebabkan oleh tumbuhan. Nampak tak? Ini ada tempat tinggal tau disebabkan oleh tumbuhan. Ini juga dapat duduk atas perabot kayu disebabkan oleh tumbuhan. Jadi, itulah kepentingan dia. Senang je. Okey, cikgu nak panggil lah pula Putri. Nombor 1 apa Putri buat? Ada tak? Ada. Okey, apa jawapan nombor 1? Kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan membolehkan manusia dan haiwan sentiasa mendapat makanan. Okey, sumber makanan. Itulah kepentingan pembiakan adalah sebagai sumber makanan. Okey, sebagai sumber makanan. Okey, cikgu nak pilih lagi secara rawak je siapa lagi yang ada kat sini? Mana? Aina Nadirah nak jawab tak? Tak ada. Kenapa tu? Ada yang angkat tangan ke? Cikgu tak perasan. Okey, Imam Aisyarah nak angkat tangan. Alright. Imam Aisyarah jawab nombor 2. Menjadi sumber oksigen bagi manusia dan haiwan. Okey, menjadi sumber oksigen bagi manusia dan haiwan untuk bernafas. Okey, cikgu dengar macam ada orang angkat tangan lagi. Mari kita tengok siapa angkat tangan tu. Ada tak orang angkat tangan? Okey, Satinder. Okey, Satinder dengan Syazrina. 2 orang tu je. Last. Nombor 3 apa? Menjadi habitat untuk haiwan. Alright, menjadi habitat untuk haiwan. Syazrina? Yang terakhir sekali. Habitat untuk haiwan dah. Ni habitat dia. Oksigen dah. Lepas tu kita ada juga makanan pun dah. Jadi perabot ni. Macam mana nak cakap? Sebagai sumber? Menjadi sumber kayu untuk membuat perabot. Alright. Untuk membuat perabot. Tahniah semua. Macam ni je jawapan dia. Senang sangat. Apa kepentingan tumbuh-tumbuhan membiak ni? Kita nak tumbuh-tumbuhan membiak supaya kita ada sumber makanan, kita ada sumber oksigen, kita ada habitat untuk haiwan untuk duduk dan juga kita mendapat sumber kayu daripada tumbuh-tumbuhan ni. Okey, ini ada orang kat tangan ke? Tengok. Siapa tu? Tak ada. Satinder. Kesian Satinder. Okey, nombor 1 ni boleh jawab tak Satinder? Sumber makanan. Alright, good. Kejap ya, cikgu. Okey, jawapan yang pertama adalah tumbuh-tumbuhan membekalkan sumber makanan. Bukan sumber air tau. Sumber air tu air lah. Yang kedua, okey ni cikgu habiskan lah, cikgu jawab. Tumbuh-tumbuhan perlu membiak agar sentiasa ada untuk membekalkan apa? Oksigen. Bukan angin ya, oksigen. Yang ketiga, tumbuh-tumbuhan perlu membiak agar sentiasa ada sebagai habitat. Rumah ni untuk kita lah. Manusia kita panggil rumah. Tetapi habitat ni lebih kurang lah tempat tinggal mereka. Lebih tepat ialah habitat. Okey, tumbuh-tumbuhan perlu membiak agar sentiasa ada bekalan kayu. Itu je. Senang sangat tugasan ni. Siapa-siapa yang belum buat, cikgu dah bagi link Google Form dah. Kamu buat, lepas tu ambil gambar dan hantar. Siapa-siapa yang dah buat tu jangan hantar lagi tau. Cikgu dah tengok dah siapa-siapa yang dah buat tu. Semua jawab dengan baik. Okey.
cikgu nak tambah satu lagi lah. Sebenarnya selain daripada empat ni memang yang kamu belajar dalam buku teks. Tapi sumber tumbuh-tumbuhan juga boleh menjadi apa? Dia juga boleh menjadi ubat-ubatan tau. Itu kepentingan dia dekat dalam diri manusia ni. Dekat manusia, haiwan pun gunakan tumbuh-tumbuhan untuk jadi ubat. Kalau tak percaya nanti tanya dengan ibu dengan ayah. Mesti ibu ayah cakap, oh betul. Tumbuh-tumbuhan ni macam-macam kita boleh guna untuk buat ubat. Okey. Dah habis dah. Ingat tau siapa yang belum buat lagi. Tengok balik nanti cikgu bagi rakaman ni. Tengok kalau nak cek jawapan ke, kalau tak faham ke, tengok balik lepas tu hantar dekat cikgu dekat link Google Form. Okey, walaupun dah pukul 1, cikgu nak ambil masa kamu sedikit tau. Sebab ada perkara lagi cikgu nak sampaikan dekat kamu. Kan cikgu dah ajar kamu selama 3 minggu tau. Cikgu dah ajar selama 3 minggu. Jadi, cikgu ada catatkan murid-murid yang hantar tugasan, yang datang ke kelas cikgu. Cikgu akan bagi ganjaran kepada mereka-mereka yang menepati syarat-syarat dia. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis bintang tau. Okey, pertama sekali, kalau siapa-siapa yang dapat bintang warna purple, warna ungu. Ada nak masuk ke? Alamak, kesian dia. Masuk tak? Alright. Pertama sekali, sesiapa yang dapat bintang warna purple, maksudnya dia menunjukkan sikap yang baik dan positif sepanjang kelas dengan cikgu. Yang kedua, bintang warna merah. Maksudnya murid ni dia melakukan tugasan tambahan. Tugasan tambahan ni macam mana? Kalau tugasan yang sepatutnya kamu buat ialah yang dalam ni kan. Kadang-kadang kan cikgu suruh kamu lukis lah, cikgu suruh kamu rakam lah. Itu tugasan tambahan. Cikgu tak paksa semua orang buat, tetapi siapa yang buat akan dapat bintang warna merah. Okey, bintang warna kuning ataupun warna emas ni ialah sesiapa yang buat tugasan yang diberikan. Maksudnya tugasan yang ni lah. Siapa-siapa yang buat je tugasannya ni, automatik dia akan dapat bintang warna emas. Okey, bintang warna hijau ni, kalau cikgu nampak je nama kamu dekat kehadiran, kamu dah dapat dah bintang warna hijau ni. Okey, tapi jangan dapat bintang warna hitam. Kenapa? Bintang warna hitam ni maksudnya kesalahan yang pernah dilakukan oleh murid semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Kalau kamu bising ke, kalau cikgu nampak kamu main-main ke, cikgu akan bagi bintang warna hitam. Siapa tu? Kenapa buka mic? Tutup mic. Okey. Jadi, siapa yang ada bintang paling banyak, setiap minggu akan ada 4 orang daripada kelas 3 aspirasi 4 orang, 3 kreatif 4 orang, cikgu akan pilih siapa yang ada bintang paling banyak, dia akan dapat sijil. Dia akan dapat sijil tu nanti kalau kelas dah buka balik, kita dah boleh pergi sekolah, dia boleh minta cikgu hadiah. Kalau lah cikgu tak balik ke cikgu tempat belajar lagi. Okey. Ingat tau, cikgu akan pilih 4 orang setiap minggu. Hari ni kita akan bagi sijil ni untuk 3 minggu pertama tu. Jadi kita teruskan. Okey. Lepas itu, bukan tu je. Siapa yang dapat bintang merah ni kan? Siapa yang dapat 7 bintang merah sepanjang cikgu ajar dia, dia pun akan dapat hadiah juga. Siapa yang dapat 10 bintang hijau, dia akan dapat hadiah juga. Maksudnya dia datang kelas cikgu 10 kali. Siapa yang dapat 10 bintang emas pun, maksudnya dia buat tugasan cikgu masa cikgu bagi tu, dia pun dapat hadiah juga masa sekolah buka nanti. Okey. Pertama sekali cikgu nak berikan hadiah kepada minggu pertama untuk 3 aspirasi. Okey, ready Untuk 3 aspirasi, orang pertama yang dapat hadiah adalah cikgu tunjuk kejap. 3 aspirasi. Okey, nanti cikgu bagi sijil ni dekat dalam Google Classroom, kamu boleh download, kamu boleh print. Yang pertama adalah ini 3 aspirasi kan? Ini 3 kreatif. Sekejap, cikgu nak 3 aspirasi dulu. Okey, yang pertama adalah cikgu nak ucapkan tahniah dekat Nur Iman Maisarah binti Muhammad Effendi. Sebab minggu pertama cikgu nampak dia buat tugasan yang cikgu bagi, dia buat semua yang cikgu bagi. Tahniah cikgu ucapkan. Itu yang pertama, minggu pertama. Okey, orang kedua dekat minggu pertama adalah Putri Nur Syahada binti Hazri. Mana Putri, cikgu nak pin dia. Ada Putri tak kat sini? Mana Putri tadi? Putri mana? Cuba Putri buka mic. Mana Putri? Dah jumpa dah. Okey.
Yang kedua, minggu yang kedua orang yang dapat ialah Putri Nur Syahadah binti Azri. Cikgu nampak dia selalu dekat Google Classroom pun dia komen. Lepas tu dia buat juga tugasan-tugasan cikgu. Tahniah. Alright, yang ketiga, cikgu akan bagi kepada Putra Fahrin. Seorang putri, seorang putra. Okey, mana putra? Cikgu tengok. Putra ada tak dalam ni? Ada, okey. Putra. Cikgu akan bagi kepada Putra juga. Cikgu Putra malu kat kamera kan. Putra pun dekat minggu pertama dia selalu komen juga. Dia dengan Putri, dia dengan siapa lagi, Iman pun selalu komen juga dekat dalam cikgu punya Google Classroom tu. Tahniah. Kalau kamu teruskan macam ni, nanti minggu-minggu akan datang pun kamu akan dapat juga sijil ni. Jadi sesiapa yang ada sijil ni jangan lupa tahu, nanti kalau jumpa cikgu masa sekolah dah buka, cikgu akan bagi dia hadiah. Okey, yang terakhir untuk minggu pertama ialah Siti Mariam Hana bin Aminuddin. Ada tak? Ada tak Siti Mariam? Cikgu jarang nampak Siti Mariam, tapi tugasan dia buat dan juga cikgu nampak semua yang dia buat berada pada paras yang memuaskan. Ada tak Putri Siti Mariam? Tak ada Oh ada. Okey, tahniah Siti Mariam. Dia malu kot. Tahniah Siti Mariam. Okey. Minggu kedua untuk 3 aspirasi adalah Adam Kushairi bin Muhammad Nazah. Ada tak? Adam Kushairi. Kalau ada buka mic tau, cikgu nak cari. Ada tak Adam? Adam tak ada. Okey, tanya Adam, nanti cikgu bagi dia. Yang seterusnya minggu kedua juga adalah Muhammad Hilman Hadif bin Muhammad Hafiz. Ada tak? Hilman pun tak ada Hilman pun tak ada. Tak apa, nanti cikgu akan bagi dia. Seterusnya ialah Muhammad Zaim Hafi bin Muhammad Hafiz. Ada tak Zaim dalam ni? Zaim pun minggu kedua dia menunjukkan prestasi yang baik. Ada tak? Ada. Ni Zaim kan? Okey, tahniah Zaim. Zaim minggu kedua sangat baik, sangat bagus. Teruskan. Okey, yang terakhir sekali untuk minggu kedua adalah Nur Nadira Hazirah binti Muhammad Syaifuddin Naim. Mana namanya? Ada tak? Saya. Alright, tahniah. Mana dia? Cikgu pin. Oh, tak nampak kamera, malu ke? Okey, Nur Nadira Hazirah, tahniah sebab kamu juga minggu 2 cikgu tengok tugasan kamu hantar dan perkara yang kamu buat tu baik. Okey, minggu ketiga cikgu nampak pula Angel Silviana, anak perempuan Steven. Ada tak Angel kat sini? Angel sama-sama moral dengan cikgu kan? Okey, Angel, tahniah Angel. Angel pun menunjukkan prestasi yang baik pada minggu ketiga, iaitu minggu sebelum cuti. Seterusnya kita ada Muhammad Luth Mikael. Muhammad Luth Mikael pun cikgu tengok dia ada lukisan itu. Ada tak dulu kat sini? Nampak macam ada tadi? Saya. Yes, ada. Alright, good. Tahniah Luth. Luth pun menunjukkan prestasi yang baik pada minggu yang ketiga. Seterusnya Nur Iman Sarah binti Muhammad Muzammil. Ada tak? Nama dia sama dengan Iman Maisarah. Dua-dua ni. Iman Sarah. Okey. Tahniah Iman Sarah sebab minggu ketiga cikgu nampak kamu pun dapat lakukan yang terbaik. Okey, yang terakhir adalah minggu ketiga Satinder Rama, anak lelaki Savesawa Rarama. Okey, sorry kalau cikgu salah sebut Mana? Ada yang tadi Satinder. Mana Satinder? Ya. Mana? Oh, okey, nampak. Alright, Satinder, congratulations. Kamu pun menunjukkan prestasi yang baik. Okey, itu untuk 3 aspirasi. Jangan risau, siapa yang tak dapat lagi sijil, teruskan datang kelas cikgu, teruskan buat, kumpulkan bintang-bintang yang lain. Nanti cikgu akan tunjuk lagi bintang-bintang kamu. Okey, pertama sekali untuk 3 kreatif adalah Iman Zulaika. Cikgu nampak Iman Zulaika, dia pun ada rekod video ke rakam suara masa minggu pertama tu. Ada tak Iman Zulaika kat sini? Oh, ada ni. Iman Zulaika. Okey, tahniah Iman Zulaika sebab cikgu tengok kamu juga menunjukkan prestasi yang baik semasa minggu pertama. Oh, dia malu kot. Yang kedua adalah Izzah Irdina binti Muhammad Hazrul. Siapa tu? Cikgu selalu nampak nama dia hantar tugasan. Setiap minggu dia buat. Mana Izzah Irdina? Ada tak? Izzah tak ada. Okey, Izzah Irdina tak apa, nanti cikgu bagi kat dia. Izzah Irdina pun menunjukkan prestasi yang baik. Seterusnya lah Nur Zahra binti Muhammad An-Nawawi.
Cikgu selalu nampak juga ni. Ni pun selalu rekod video juga masa minggu pertama. Mana Nur Zahra? Ni ke? Ni Zahira. Mana Nur Zahra? Tak ada tak ada. Tahniah juga kepada Nur Zahra. Seterusnya, kita pergi kepada Nur Syamimi Atika binti Syahin. Ada tak? Nampak macam ada masuk tadi. Nur Syamimi. Ada tak Nur Syamimi kat sini? Okay, Nur Syamimi ada. Nur Syamimi malu kot. Tahniah kepada Nur Syamimi sebab minggu pertama cikgu tengok Nur Syamimi membuat tugasan yang baik, menunjukkan prestasi yang baik. Tahniah. Okey, yang seterusnya ialah Muhammad Akif Amsyah bin Muhammad Ridwan. Akif Amsyah mana? Akif Amsyah ni yang selalu buka mic ni. Cikgu suruh tutup, dia buka juga. Mana Akif? Malu dah Akif. Mana Akif? Akif tadi Akif. Minggu kedua cikgu tengok Akif pun menunjukkan prestasi yang baik. Hantar tugasan, datang kelas dan juga prestasi yang baik lah. Tapi jangan lupa bila cikgu suruh tutup mic tu, tutup mic. Siapa yang baru masuk tu dapat. Alamak, cikgu terlepas. Okey. Terima kasih Akif. Tahniah Akif. Okey, Muhammad Alif Zikri. Siapa Alif Zikri? Ada Alif Zikri tak? Alif Zikri mana? Tak ada. Alif Zikri tak ada. Tak apa, nanti cikgu bagi kat dia. Ini pun selalu juga yang terbaik juga. Raja Nurdayana Amira binti Raja Shah Nizam. Cikgu selalu nampak dia. Cikgu suka dia lukis hari tu. Lawa juga dia lukis. Dia dengan puteri lukis lawa. Okey, tahniah Raja Nurdayana Amira binti Raja Shah Nizam. Sebab tunjuk prestasi yang baik dekat minggu kedua tu. Dengan lukisan, dengan datang kelas cikgu. Dan juga buat tugasan yang diberikan. Seterusnya, minggu kedua juga. Zara Auni Zakira binti Nur Zaini. Ada tak? Zara Auni. Ada Zara Auni ni. Zara Auni. Tahniah Zara. Zara pun menunjukkan prestasi yang baik. Tahniah. Seterusnya, minggu ketiga kita mula juga. Ni yang terakhir lah ni. Kesha Bartini. Kesha pun murid moral cikgu juga. Mana? Kesha Bartini, anak perempuan Tiagarajan. Ada tak Kesha? Kesha tak masuk ada. Tahniah Kesha. Kesha pun menunjukkan prestasi yang amat baik semasa minggu yang ketiga. Good for you. Alright. So, yang seterusnya ialah Muhammad Farish Hakimi bin Syamsuddin. Ada tak? Farish Hakimi. Cikgu tengoklah Farish Hakimi mana? Tak ada. Kita tak boleh cakap bagi dia. Dan yang terakhir adalah Nur Safia Suhaila binti Rizwan. Ada tak? Nur Safia. Nur Safia ada tak? Tak ada juga. Jadi siapa yang cikgu panggil ni, cikgu ucapkan tahniah sekali lagi. Semualah yang cikgu panggil ni daripada minggu 1 sampai minggu ketiga. Lepas ni, macam ni kan minggu keempat kan, kita akan ambil 4 orang je. Ni macam banyak kan sebab 3 minggu sekali. Okey, lepas ni kita akan ambil 4 orang. Kalau macam tiba-tiba satu minggu tu ramai pula yang dapat banyak bintang, kita akan buat roda nama. Kita akan pusing roda tu, kita tengok siapa yang dapat murid yang terbaik. Okey, sebelum cikgu tamatkan kelas pada hari ini, cikgu nak tunjuklah. Inilah bintang-bintang yang kamu dah ada. Untuk Adam Kushairi, bintang yang dia dah ada, minggu pertama dia dapat bintang emas dengan bintang hijau, maksudnya kehadiran. Sama juga minggu kedua dan minggu ketiga. Angel pun nampak tak? Adam Husyari tadi dapat sijil minggu kedua. Angel dapat sijil minggu ketiga. Dayani, okey, jangan risau. Dayani kalau tak dapat juga, teruskan nanti mana tu minggu depan ke boleh dapat. Tapi jangan risau, selagi mana Dayani datang kelas cikgu, kumpul bintang warna hijau ni untuk dapatkan hadiah juga nanti. Kashaf, okey, Kashaf minggu pertama tak datang, tak apa. Nanti teruskan buat tugasan dan datang. Mariam Adilia. Okey, Muhammad Nifal ni cikgu tak pernah nampak dia lagi dalam kelas. Nanti cikgu nak kontak dengan dia. Okey, Muhammad Akif Shah, cikgu sebut semua nama sebab paling tidak pun kamu hadir dekat kelas cikgu. Cikgu nak ucapkan terima kasih. Muhammad Akil Qayyum, Muhammad Amin Naim, Muhammad Amsyah, Muhammad Fayyad. Walaupun minggu kedua je Fayyad datang, tapi bagus juga. Terima kasih sebab datang. Muhammad Hilman Hadif. Okey, Hilman Hadif pun antara yang terbaik juga. Muhammad Luth Mikael. Muhammad Luth Mikael telah mendapat juga minggu ketiga tadi, dah dapat sijil.
Muhammad Saiful lah nampak minggu pertama je. Minggu kedua dan ketiga dah tak nampak dah. Itu pun kehadiran je. Yang seterusnya kita ada Muhammad Zafri. Tahniah Muhammad Zaim. Ni dah dapat dah tadi kan sijil. Nur Ain Syazyidatina. Walaupun kehadiran saja tak buat tugasan, tapi cuba nanti buat tugasan cikgu bagi ya. Nur Aina Nadira, tahniah juga. Nur Aliyah, tak apalah. Yang penting kamu datang, yang penting kamu faham. Tapi minggu selepas tak datang, minggu sebelum cuti tak datang. Nur Asfaizara, 2 minggu pertama cikgu tak nampak, minggu lepas baru cikgu nampak dalam Google Form. Nur Atira Syafiqah, tahniah sebab datang, tapi kalau ada masa buat tugasan cikgu bagi ya. Nur Haifa, tak nampak pun Nur Haifa. Nur Iman Maisara, tahniah. Nur Iman Maisara antara yang terbaik sebab minggu pertama full mark, minggu kedua ni memanglah tak ada bintang merah sebab tak ada tugasan tambahan cikgu bagikan, dan juga menunjukkan okeylah prestasinya. Nur Iman Sarah pun okey juga. Minggu pertama okey, kedua okey, ketiga okey. Nur Nadra Hazira pun okey. Tugasan dan kehadiran dia okey. Nur Kairin, kehadiran je, tugasan tak buat lagi. Nanti cuba buat tugasan Nur Kasih Humaira pun okey juga, tahniah juga. Kairin dengan Kasih Humaira, tahniah sebab datang. Nanti cuba buat tugasan. Nur Elisha, tahniah sebab datang dan buat tugasan sekali. Kalau ada masa buat lagi tugasan ya. Nur Syazrina, tahniah juga buat tugasan dan hadir kepada kelas cikgu. Okey, Nur Umairah, cikgu tak nampak lagi. Nur Umairah, Kristina, tahniah juga minggu kedua ada dia buat tugasan dengan datang kelas cikgu. Terima kasih. Putra Daniel, Putra Daniel ni tak nampak pun dia. Dah 3 minggu dah. Putra Nur Syahdan ni antara juga sama juga dengan Iman Maisara tadi. Putra Fahrim pun antara yang terbaik juga. Khairil Muaz, tahniah sebab datang dan buat tugasan. Satinder, Satinder pun terbaik juga. Buat tugasan dan hadir kelas cikgu. Siti Mariam pun nampak tak minggu pertama dia dah dapat dah sijil tu. Minggu kedua dengan ketiga pula dah dia dah tak buat tugasan. Nanti buat tugasan dia. Siti Sarah, terima kasih datang minggu kedua. Nanti teruskan datang kelas cikgu buat tugasan cikgu bagi. Dan Tashwin, tahniah sebab datang semua minggu. Kalau boleh nanti buat tugasan dia. Okey, sebelum cikgu tamatkan kelas, yang terakhir cikgu nak bagi tahu pula bagi murid-murid 3 kreatif. Okey, sorry ya cikgu ambil masa sikit. Abdul Syahrin Nazrin, tahniah juga sebab datang kelas cikgu. Kalau boleh minggu ketiga ni macam kamu tak datang kan, kalau boleh kamu tengok video cikgu, buat latihan cikgu bagi ya. Iris Sofia, tahniah juga sebab datang minggu kedua dan ketiga buat tugasan. Aish Amsha, okey minggu kedua je datang, kalau boleh lepas ni datang lagi Amani Nur Kristina, tahniah sebab datang setiap minggu dan buat tugasan sekali. Ariana Alisha pun minggu kedua tak datang, tapi terima kasih sebab datang semua minggu-minggu yang lainnya. Balkis Kristina, terima kasih sebab datang setiap minggu. Tapi tugasan 2 minggu tak buat, nanti buat ya. Dia Delisha, 2 minggu datang, minggu lepas hari tu tak datang, mungkin ada masalah kot. Lepas ni datang ya. Dia Dharma, sekali je cikgu nampak dia datang minggu sebelum cuti hari tu. Hafiz Hidayat, tahniah sebab datang 3 minggu. Hafiz Iskandar datang 3 minggu dan buat tugasan. Hasna Zulaika, minggu kedua dan ketiga je datang dan buat tugasan. Terima kasih. Iman Zulaika antara yang terbaik juga sebab buat tugasan, datang dan juga buat tugasan tambahan. Iza Idina pun sama, buat tugasan tambahan dan datang setiap minggu. Kesha Bartini datang setiap minggu. Tapi minggu pertama cikgu tak bagi dia sijil lah sebab minggu pertama dia tak buat pun tugasan. Minggu ketiga je dia buat tugasan dan dia menunjukkan prestasi yang baik. Aaron cikgu tak nampak pun daripada awal dulu. Akif Amsha bagus, tapi tengok ada satu bintang hitam sebab minggu lepas cikgu nampak Akif Amsha main-main semasa kelas cikgu. Jadi cikgu, okeylah cikgu potonglah bintang hitam ni. Lepas ni jangan main-main kelas cikgu. Okey. Tahniah kepada Akif Amsha, antara murid yang terbaik juga, buat tugasan tambahan yang cikgu bagi, menunjukkan juga prestasi yang baik. Muhammad Alif Zikri, Muhammad Alif Zikri pun sama juga, buat tugasan tambahan, ada bintang merah dan juga menunjukkan prestasi yang baik. Akif cikgu tak nampak pun dia. Muhammad Arif Zakwan, tahniah sebab datang, tapi tugasan nanti buat ya. Muhammad Ash Damir pun cikgu tak nampak dia 3 minggu ni. Muhammad Ayat Wafi, 2 minggu datang, seminggu tak datang. Cikgu harap nanti kamu buat tugasan dan hadir, tengok video dalam YouTube. Muhammad Faris Hakimi, terima kasih sebab datang setiap minggu dan buat tugasan. Ni pun dah dapat kan sijil. Fikri dengan Irfan cikgu tak nampak dia dua-dua ni 3 minggu ni. Muhammad Kaid bin Mazli,
Terima kasih sebab datang minggu pertama. Kenapa minggu kedua dengan ketiga dah tak datang? Kalau cikgu ajar tak best, bagi tahu nanti cikgu betulkan. Muhammad Umar Akid, cikgu tak nampak pun 3 minggu ni. Muhammad Umair, minggu pertama dengan ketiga je datang. Minggu kedua tak datang. Tapi terima kasih, Umair dah mula buat tugasan yang cikgu bagi. Nur Alia pun datang setiap minggu, terima kasih. Dan juga buat tugasan satu, nanti buat lagi yang lain. Nur Safia, Nur Safia minggu ketiga dia yang terbaik sebab dia buat tugasan dan menunjukkan prestasi yang baik. Nur Syamimi minggu pertama dah bagus dah. Minggu kedua dengan tiga pun okey. Datang dan buat tugasan. Tahniah. Nur Syazwani minggu ketiga tak buat tugasan, tak datang. Tapi minggu pertama dan kedua beliau datang dan buat tugasan. Tahniah. Nur Umaira Kristina datang setiap minggu. Tahniah. Tapi tugasan kena buat juga ya. Nur Zahra, minggu pertama memang amat baik buat tugasan tambahan dan juga datang setiap minggu. Tahniah. Nur Syafiqah binti Abdullah, minggu ketiga baru cikgu nampak dia datang. Slow-slow datang, tengok video dan juga buat tugasan cikgu bagi. Putri Nuzulaika pun antara yang terbaik juga. Nanti cikgu tengok kalau minggu depan dia terbaik juga, cikgu akan bagi dia sijen. Sebab datang dan buat tugasan yang cikgu berikan. Putri Nur Sofia Imani binti Syukur, ini pun merupakan datang setiap minggu tapi satu tugasan tak buat. Raja Nurayana, ini merupakan salah satu pelajar yang terbaik juga. Datang setiap minggu buat tugasan dan menunjukkan prestasi yang baik. Saif Haziq, minggu pertama je buat, minggu kedua dengan ketiga tak buat, tapi datang, terima kasih. Dan yang seterusnya dan nak habis dah, Siti Nur Zahira, minggu pertama, kedua dan ketiga datang, tapi tugasan minggu ketiga dan pertama tak buat, nanti buat ya. Dan yang terakhir sekali, yang antara pelajar yang baik juga, Zara Auni, buat tugasan tambahan dan datang setiap minggu serta buat tugasan serta menunjukkan prestasi yang baik. Okey, tu sahaja. Jangan lupa teruskan siapa yang buat tugasan semua tu, teruskan kamu punya sikap. Jangan dapat bintang warna hitam. Itu je yang penting. Cikgu rasa tak ada apa yang cikgu nak teruskan lagi. Kalau ada soalan boleh tanya cikgu. Kalau tak ada, kita habiskan kelas pada hari ini. Cikgu minta maaf, cikgu ambil masa kamu banyak pula sebab cikgu nak selesaikan 3 minggu yang pertama hari tu. Lepas ni kita akan buat sijil untuk minggu ni sahaja. Okay? Alright. Itu sahaja cikgu nak ajar untuk hari ini. Terima kasih semua. Ada soalan tak? Kalau ada soalan ke ada apa-apa boleh tanya cikgu ya. Tak ada soalan. Okey, cantik. Alright. Terima kasih semua. Dah masuk waktu, jangan lupa solat, makan semua. Yang non-Muslim pergi makan. Rehat. Bye-bye. Assalamualaikum. Aaron, baru nampak Aaron. Okey. Bye-bye. Assalamualaikum. Baik cikgu, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih cikgu. Sama. Kadang-kadang நீங்க வந்து அதையே நீங்களே பண்ணி படிச்சிட்டு எழுதன சொல்லலாம். அச்சா உடனே Aaron, baru nampak Aaron. Okey tak? Okey, bagus. Masuk kelas cikgu nanti tau. Bye-bye. Ada soalan boleh tanya. Siapa-siapa yang tak left, cikgu left lambat lagi. Nur Aina Nadira. Okey, bye-bye.